Terima kasih Puan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Yang Dipertua. Tuan Dipertua, sebagaimana yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah menguji kemampuan dan respon sistem penyampaian penjagaan kesihatan di Malaysia. Kesihatan untuk semua ataupun health for all bererti perkhidmatan kesihatan yang seharusnya mencakupi capaian atau akses yang mudah, murah dan juga mampan kepada seluruh penduduk tanpa mengira lokasi tempat tinggal mereka mahupun status ekonomi. Ini adalah untuk memastikan matlamat ketiga daripada SDG iaitu dengan izin Good Health and Wellbeing, dan yang ke-10 iaitu Reduce Inequalities. Daripada pembangunan lestari itu, SDG Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dapat dicapai. Walau bagaimanapun, kekurangan yang dikenal pasti yang juga merupakan legacy issues dalam sistem perkhidmatan kesihatan dan diburukkan lagi dengan suasana luar jangka unprecedented situation, dengan izin semasa COVID-19 telah cuba dan dapat diatasi dengan terbaik mungkin ketika itu dengan pelbagai cara dan juga pendekatan. Di antara kekurangan yang telah kita kenal pasti adalah pertama, dari sudut premis fasiliti kesihatan yang tidak dapat menampung keperluan kemasukan pesakit yang terlalu ramai ke hospital. Yang kedua, kekurangan peralatan seperti oxygen tank, ventilator dan sebagainya. Ketiga, kekurangan personal protective equipment atau PPE dan juga ubat-ubatan, kekurangan petugas kesihatan, perkhidmatan yang tidak sepenuhnya menggunakan teknologi dan digitalisasi dan juga ketidaksediaan sistem kesihatan untuk berdepan dengan suasana pandemik ketika itu. Situasi ini telah jelas menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk memperkukuhkan lagi sistem penjagaan kesihatan bagi memastikan rakyat mempunyai akses yang saksama kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berdaya tahan iaitu resilient dan juga lancar dan seamless. Sehubungan itu, Kertas Putih Kesihatan telah disediakan dan telah diluluskan di Dewan ini pada 15 Jun 2023 yang lepas, dan ia mengenal pasti dan memperakui permasalahan dan isu-isu yang sedia ada dan kemudiannya menggariskan 4 tonggak dan 15 strategi dalam mempertingkatkan perkhidmatan dan penjagaan kesihatan di negara ini. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan sedang membangunkan kerangka pelaksanaan urus dan pembentukan pelbagai jawatan kuasa, kumpulan kerja teknikal dengan izin Technical Working Group dan sekretariat yang melibatkan pemegang taruh dari dalam dan juga luar kementerian. Terus ke hadapan iaitu moving forward, satu aspek yang perlu ditekankan ialah daripada tonggak kedua Kertas Putih iaitu usaha berterusan bagi mempromosikan amalan sihat dan pencegahan penyakit harus diperkuatkan, diperkasa dan juga diperkembangkan. Strategi ini akan dijayakan dengan kerjasama dan koordinasi intersektoral antara kementerian dan agensi berkaitan kesihatan melalui pendekatan yang dinamakan pendekatan kesihatan di semua polisi iaitu dengan izin Health in All Policies dan pendekatan keseluruhan kerajaan iaitu dengan izin whole of government approach seperti yang telah pun kita laksanakan secara berfasa dalam dalam agenda Nasional Malaysia Sihat. Terakhir, pendekatan ini juga dapat menangani kebanyakan faktor-faktor penentu sosial yang merupakan 80% untuk kesihatan dengan izin social determinants of health yang berkait rapat dengan SDG. Ia bukan sahaja akan meningkatkan tahap kesihatan rakyat tetapi juga memupuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan ketidaksamaan dan menyokong kesejahteraan keseluruhan individu dan komuniti selaras dengan sifat holistik dan saling berkaitan SDG. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Ceras. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tanya, apakah reformasi yang sangat perlu diambil ke atas sistem kesihatan keseluruhannya untuk memastikan tidak pun akan wujudnya ketidakseimbangan penjagaan kesihatan antara golongan yang mampu dan yang tidak mampu. Dan apakah langkah yang telah diambil bagi mengelakkan fenomena brain drain atau pengaliran keluar pakar perubatan dari menjadi lebih teruk yang boleh memburukkan kualiti perkhidmatan kesihatan awam. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Ceras. Menjawab soalan tentang reformasi sistem ini, seperti yang saya sebut tadi, bahawa kita telah pun membangunkan Kertas Putih Kesihatan, dan Kertas Putih Kesihatan ini memang sangat komprehensif. Dia memperjelaskan
tonggak-tonggak yang penting dan juga strategi yang akan kita laksanakan dalam masa 15 tahun akan datang. Dan sudah pastinya ia akan merapatkan jurang di antara golongan yang mampu dan golongan yang tidak mampu. Dan kalau kita lihat pada tonggak ketiga YB yang berhormat, kita akan menceritakan lebih lanjut strategi-strategi yang akan kita laksanakan berkenaan dengan health financing system, insya-Allah. Kemudian berkaitan dengan brain drain ini, memang kita tengah melihat secara terperinci, ya, sebab brain drain ini kadang-kadang sukar juga untuk kita melihat keadaan itu apabila ada the wages, ya, antara sistem-sistem yang berkaitan dengan pembiayaan ataupun penggajian di peringkat dan juga swasta itu sangat besar. Tapi apapun bagi saya, kita akan terus mengkaji dan melakukan libat urus dan melihat bagaimanakah cara untuk kita memastikan bahawa memperbaiki sistem-sistem kesihatan yang ada di peringkat publik ini supaya dia juga menarik minat supaya orang kekal terus berurusan di fasiliti-fasiliti awam berbanding daripada fasiliti-fasiliti swasta. Apapun, ada satu lagi pendekatan yang kita lakukan, Tuan Dipertua, ialah bekerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk memastikan mereka juga mendapat kita memberi kebaikan yang terbaik kepada rakyat dengan mengoptimumkan perkhidmatan kesihatan di peringkat publik dan juga di peringkat swasta. Terima kasih.